Indah angkasa, bintang kerawang, bulan tersenyum, menambah seri. Kalau kita pijak urus wang, takkan hutang melingkari diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hadirin, pepatah Jepun ada menyatakan, mendapatkan wang adalah seperti menggali dengan jarum, tetapi membelanjakannya seperti air meresap ke pasir. Pepatah ini membawa kepada tajuk pidato saya, iaitu pijak urus wang, kunci bebas hutang. Saya pasti hadirin teruja untuk mendengar definisi tajuk pidato saya. Frasa bijak urus wang bermaksud bagaimana aliran wang direkodkan secara konsisten dan berdisiplin. Sementara frasa kunci bebas hutang merujuk kepada bagaimana pengguna membaiki debit dan kredit serta transaksi masing-masing dengan aplikasi inovasi bersulam teknologi maklumat untuk memastikan mereka bebas hutang. Benarlah kata Charles A. Jeffers dalam makalahnya, bukan gaji yang membuatmu kaya, tetapi cara kamu berbelanja. Rumusnya, sekiranya kita bijak, konsisten dan berdisiplin dalam mengurus aliran wang, hidup kita akan terbilang tanpa hutang. Hadirin sekalian, kupasan tentang tajuk pidato saya bertitik tolak daripada 3 entiti. Pertama, perancangan kewangan konsisten. Kedua, transaksi tunai. Ketiga, pelaburan. Hadirin yang dihormati, meniti nirmala kata saya yang pertama, perancangan kewangan konsisten, kehidupan sistematik. Pepatah ada mengatakan, orang yang gagal merancang sebenarnya merancang untuk gagal. Hal ini terbukti benar menerusi statistik Agensi Kaunseling dan Pengurusan Hutang. Faktor utama yang menyumbang kepada masalah hutang ialah pengurusan kewangan yang lemah, iaitu sebanyak 22.6%. Sedarkah hadirin, perancangan kewangan adalah satu pelan yang melibatkan entiti berikut. Pertama, pengurusan diri, aset dan dana. Misalnya, Jeff Bezos, jutawan terkenal, pengasas Amazon, mula membuat hala tuju kewangannya pada usia 31 tahun. Selepas 25 tahun, Amazon berjaya mencatat keuntungan yang konsisten kerana beliau berjaya mengurus diri, aset dan dana. Kajian menunjukkan jutawan Jeff Bezos mengaplikasikan teori Q dalam merancang pelaburan perniagaannya. Menurut teori Q, hubungan antara pelaburan dan pasaran perlu diteliti menerusi analisis aliran tunai dan stok. Hal ini berbeza sekiranya kewangan tidak dirancang dan teori Q diabaikan. Tahukah hadirin, legenda terkenal Brazil, Ronaldinho, pemain Barcelona, bintang berharga jutaan euro, turut terperangkap dalam kemelut hutang. Akibat tidak mengurus diri, aset dan dana, beliau kini hanya memiliki 5 euro dalam akaun banknya dan berhutang sebanyak 1.75 juta euro. Sangat menyedihkan. Hadirin sekalian, masih bersama saya? Mari teruskan eksplorasi nirmala kata yang kedua, transaksi tunai wahana perbelanjaan. Transaksi tunai ialah urus niaga apabila pembayaran diselesaikan dengan serta-merta. Senang cerita, kita beli terus bayar. Transaksi kredit pula bermaksud pembayaran dilaksanakan pada masa akan datang. Pendek kata, ambil barang dahulu, bayar kemudian. Sikap suka menggunakan transaksi kredit seperti kad kredit dan pinjaman ahlong membawa kepada perkara yang negatif seperti bebanan cas tambahan dan menggandakan kemampuan pembelian melalui hutang. Ramai dalam kalangan kita tidak menyedari akan keburukan hal ini. Kad kredit adalah sama seperti ahlong. Itulah yang dikatakan oleh Dr. Elizabeth Warren, Universiti Harvard Amerika Syarikat. Oleh sebab itu, pembayaran secara tunai adalah pilihan yang tepat bagi memastikan kita mengetahui aliran wang secara komprehensif dan efektif. Analoginya, pengguna pasti akan lebih berwaspada dengan berbelanja mengikut kemampuan. Hadirin, akibat sikap suka berhutang, berlakunya ketidakstabilan emosi, jiwa tidak tenteram dan hidup dalam tekanan yang hebat. Oleh yang demikian, izharlah bahawa transaksi tunai adalah pilihan yang tepat, bukannya kad kredit mahupun pinjaman ahlong. Tunai atau kredit,
tepuk dada, tanya diri anda. Hadirin sekalian, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Peribahasa ini membawa kepada rimalan kata saya yang ketiga, pelaburan bijak, jaminan masa hadapan. Kamus Pelaburan menakrifkan pelaburan sebagai penggunaan wang bagi aktiviti tertentu yang diharap dapat menghasilkan pulangan yang lebih pada masa hadapan. Sebagai contoh, saya mula membeli insurans pendidikan pada usia 15 tahun dengan harga RM100 sebulan. Pada usia 20 tahun, kini saya memiliki RM6,000 bagi perbelanjaan pendidikan saya. Banyakkah nilai pelaburan saya? Tidak cukup dengan itu. Sebut saja pelaburan. Nama Azizi Ali sudah pasti tidak asing lagi. Beliau merupakan pelabur hartanah. Beliau mula melabur pada usia 25 tahun dan kini berjaya menjadi jutawan pada usia 36 tahun. Pada awalnya, Azizi Ali turut mengalami pasang surut dalam dunia saham. Namun, berkat usahanya yang berterusan, beliau kini berjaya menepang nama dalam dunia pelaburan hartanah pada masa kini. Bertitik tolak daripada itu, implikasinya jika seseorang mula melabur, kita dapat menambah wang yang diperoleh pada masa hadapan ibarat menyediakan payung sebelum hujan. Ternyatalah pelaburan bukan sahaja mampu mengelakkan kita daripada masalah hutang piutang, malah menjamin masa hadapan yang lebih cerah. Hadirin sekalian, sudah terang lagi bersuluh. Setiap individu perlulah bijak dalam mengurus wang perbelanjaan. Saya ingin bertanya kepada hadirin, mahukah anda hidup dalam suasana yang penuh dengan masalah hutang? Pastinya tidak mahu. Maka, slogan saya pilih untuk urus perlulah disokong kerana setiap perkara yang berlaku tertakluk kepada diri kita sendiri. Jadilah rakyat Malaysia yang berwawasan, elakkan berhutang demi kemaslahatan diri. Akhirnya, bebaslah kita daripada masalah hutang kerana bijaknya mengurus wang perbelanjaan menjadikan kehidupan kita lebih tenang, ibarat termenung menikmati angkasa terang bulan yang mengambang. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.